welcome back. Welcome not so back sebab kita masih pakai baju yang sama, cuma berlainan konten. Sebab kami nak balik kampung besok dan sampai akhir tahun. Jadi kami dah tak ada nak buat video-video dan Anas pun balik hostel. Jadi tak ada video bersama dan ini adalah video yang terakhir untuk tahun ini. Jadi kali ni punya konten adalah saya akan interview Anas soalan-soalan yang sentiasa orang tanya kepada dia mengenai sukan renang. Jadi sebelum pergi lebih jauh, lebih lanjut, saya walaupun saya dah tahu, tapi saya akan menanya kepada Anas, ataupun awak nak saya terang je awak punya biodata. Senang cerita. Nak dibestkan konten ni, saya kahwin dengan bekas gangster sekolah. Apa benda kena mengena awak ni? Tak ada dalam skrip lah, baby. Dia ni tak ada dalam skrip. Ya Allah, dia ni selalu macam tu. Dia nak awak tanya saya lah. Okey, tapi tak, saya rasa macam lama sangat kan. Apa mak kebusing. Pusing handphone bye. Pusing handphone ni bye, kau jangan. Tak boleh flip. Okey. Sebelum pergi lebih jauh, saya akan menerang dululah siapa Anas ni. Okey, Anas bin Zul Amirul Sidi dilahirkan pada 29 hari bulan 9 tahun 2000. Dilahirkan di Hospital Tuanku Jaafar Seremban dan dia berketurunan Iban Kacuk Melayu. Ayahnya orang Iban Miri, maknya orang Melayu ataupun Bugis, Melayu Bugis Penang. Dan Anas membesar di Negeri Sembilan sampai di umur 16 tahun sebelum dimasukkan di atlet negara dekat Kampung Pandan Ceras. Sejak tahun 2016 sehingga saat ini masih lagi duduk dekat Kampung Pandan KL. So Anas dah menceburi bidang renang ini kalau ikut pertandingan sekolah pada umur darjah 4, darjah 5. Kalau berlatih bila start belajar berenang sejak umur 5 atau 5 ke 3 tahun? 5 tahun. Ayahnya sendiri juga adalah bekas atlet negara perenang Paralimpik Malaysia juga, sama seperti Anas. Sebelum nanti orang tanya, Anas Paralimpik, OKU apa? Okey, Anas adalah OKU masalah pembelajaran, iaitu disleksia. Anas didiagnose disleksia masa dia umur 9 tahun ketika cikgunya dapat kesan yang dia ni, janganlah tidur tengah buat video ni, hompok orang. Dikesan perkembangan Anas tak sama macam budak seusia dia. Macam budak darjah 3 kan dah pandai tambah tolak untuk 3 digit kan. Anas masa tu masih slow lagi. Dia boleh buat tapi sangat-sangat slow. Dan dia boleh fokus dalam masa 5 ke 10 minit. Lepas tu dia dah hilang fokus, dah hilang minat. Lepas tu dia motor hyperaktif. Jadi sejak dia pergi didiagnose ke hospital, doktor, kau ni menguap dari tadi, bukan dah tidur sepanjang hari ke dia ni. Didiagnose and then didiagnosis dan Anas dipindahkan ke sekolah yang ada sekolah pendidikan khas sampai Anas tingkatan 5. Jadi Anas ni ada UPSR, tapi UPSR tu sekadar cikgu dia suruh ambil je. Tapi Anas tak pandai jawab lah kan. And then Anas tak ada PT3, tak ada SPM sebab memang tak boleh lah nak menjawab soalan SPM dengan PT3 kan. Orang pergi, kawan-kawan seusia dia tengah busy untuk struggle PT3 dengan SPM, dia pergi berenang, pertandingan renang sana sini. Jadi ini adalah soalan-soalan yang sering ditanya tentang sukan kepada Anas. Jadi soalan yang pertama, anda sudah ready, Encik Anas? Dah. Okey, sudah ready. Okey, soalan yang pertama, apakah first tournament yang anda pernah sertai yang paling sengit? Yang paling sengit dalam sepanjang penyertaan awak dalam renang? 2013. Masa tu berumur 13 lah. 2013 umur 13 lah. 13 tahun dan umur saya form 1 masa tu. Saya merebut tempat untuk layakkan pergi ke Sukma Perlis masa tu saya ingat. So saya layak, cuma
saya tak dapat pergi kerana saya Punya coach tak buat dia punya apa? ujian untuk awak, ujian. untuk kelayak, ujian Yes. medical, ujian perubatan untuk budak dysleksia, untuk perenang negeri. Yes. Dan pergi ke Perak Somat. Coach dia tak buat itu je silap. Kalau tak lagi muda Anas masuk Yes. untuk masuk Paralimpik negara Malaysia. Kalau saya pergi masa tu, Ramai saya kalah. boleh bawa 3 pingat. 3 emas tau. Sukma. Sukma. Okey, itu saja. Okey. Masa tu okey. Soalan nombor 2. Macam mana anda boleh start menceburi bidang renang ini? Macam mana tiba-tiba boleh minat renang ni? Saya sebenarnya tak pandai berenang. Lepas tu bila abah saya tu yang mengajar saya kenapa kita ni kena berenang semua. So bila belajar, saya tengok abah saya ni seorang atlet negara. Saya baru tahu yang abah saya tu atlet Baru tahu. negara. Sebab Lepas tu, saya masa tu kecil lagi. Umur apa? 3-4 tahun? Adalah 5 tahun. Oh. Abah cerita semua kenapa So bila dah besar tu macam darjah 1, darjah 2, saya tengok rumah tu penuh dengan pingat. Sejak tu lah saya macam minat suka. Bapak aku legend ni kan? Yes. Dan saya pun masa saya darjah 4 tu, saya pun diserapkan dalam sekolah pendidikan khas. Dan satu-satunya benda yang saya boleh pergi jauh adalah sukan. Anas wakil sekolah untuk renang, Anas Yes. wakil daerah untuk renang, daerah Seremban. Yes. Lepas tu sampailah wakil negeri. Okay, sebab ayah dia lah kan. So maknanya awak macam mana awak start cuburi bidang ni adalah disebabkan ayah awak. Yes. Okey. Ayah Anas ni dah jadi atlet Paralimpik Malaysia. La ilah aku bunyi ambulan time macam ni Apa kita bagi dia lopeh dulu. Doreh lah kata ambulan bawa lah laju-laju. Apa lah slow bona. Okey, dah lopeh. Okey, lopeh tu. Selepas itu Anas, bapa Anas ni, bapa kandung Anas ni, Abah Anas telah mewakili Malaysia selama 17 tahun dan telah pergi ke seluruh negara untuk pertandingan wakil Malaysia. Maknanya abah saya berhenti umur saya 17 tahun lah. Ngam-ngam. Maknanya Anas dilahirkan, time tu barulah Abah Anas ni dilantik sebagai atlet negara. Maknanya baru hidup lah, baru starting kan. Masa Anas kecil, macam Anas darjah 1, Anas umur 1 lah, sampai 1 sampailah ke besar kan. Time tu lah Abah Anas makin legend. Wakil negeri, wakil negara kan. Okey. Soalan nombor 3. Siapakah yang mendorong untuk menceburi bidang renang ini? Abah saya lah. Obviously Abah lah. Obviously abah. Obviously lah. Dia seorang je yang betul-betul serapkan saya. Kalau tak ada abah saya, mungkin saya susah nak kecap macam orang normal. Itulah. Okey, soalan nombor 4. Pernah tak anda rasa ingin berputus asa dan berhenti daripada sukan ni? Pernah. Siapa je tak pernah. Disebabkan Tipulah kalau kata macam alah aku tak pernah pun rasa nak berhenti. Tapi dalam hati mesti kata macam betul ke ni? Ya ke ni? Saya pernah lah sebab macam mana, terlalu banyak tekanan yang tak dapat saya kawal dan kontrol dia. So jadi saya awak tak rasa nak putus asa tu disebabkan tekanan kerja? Yes. Disebabkan jurulatih terlampau banyak bagi latihan? Banyak faktor juga. Boleh ceritakan? Faktor dia yang pertama adalah komitmen lah. Komitmen dalam renang. Yes. Sampai Sebab kita dulu kita nak improve masa senang tau. Sekarang ni nak improve 2 ke 5 second punyalah susah. Sebab dia tu punya perit tu kan. Yes. Sebab tu macam betul ke aku nak teruskan ni? Boleh ke? Macam tu. Walaupun kita dah training struggle gila semua, bila pergi competition improve dia sikit saja. Tak sikit tu sampai macam 1-2% ni. Yes, tak macam dulu. Dulu melonjak-lonjak. Macam masa kita kecil-kecil dulu, lonjak ada 15 second, 10 second. Sekarang ni nak dapat 1 second. Parah. Susah. Itulah punca dia semua.
Lepas tu ada tak jurulatih awak mengganggu mental dan fizikal anda? Ada jugalah, sebab macam mana dia bila competition lah. Coach saya ni dia suka bagi depression tau, macam kita nak competition ni. Depression ke depression? Depression. Kemurungan lah. Depression tu kemurungan ke pressure? Pressure. Tekanan. Tekanan. Saya bahasa Inggeris tu lah. Cloud. So kita Yelah, bergenang ya ke laut lah. dia bagi pressure. Masa kau nak competition, masa tu dia boleh marah-marah kau lagi. Disebabkan kesalahan macam awak ni slow, tak perform lah, Yes. apalah. Padahal kita dah renang, tapi itu je yang mampu. Yes. Itulah sebab dia. Ada coach lain cara dia, ada coach lain cara dia. Tapi coach saya yang ni memang macam tu lah perangai dia. Okey, soalan yang seterusnya. Sebarang halangan sepanjang anda mencuburi bidang ni? Alhamdulillah halangan tak adalah setakat ni. Bukan halangan awak adalah untuk mengekal dan meningkatkan catatan masa renang awak ke? Itulah yang halangan dia paling besar. Tapi dalam- kalau halangan macam segi kewangan, Ini soalan pasal sukan. tak ada. Tak ada. So maknanya halangan awak dalam renang adalah mengekal dan meningkatkan catatan Yes. masa renang awak. Itulah halangan Itu saya. saja. Itulah satu-satunya. Itulah paling- Yang lain kekuatan dah ada. Cuba tunjuk bicep sikit. Saya malas. Tapi Luka. Luka. Dia luka sebab ada training. Okey, soalan nombor 8. Ya Allah, menggigit lah dan ayat motivasi untuk diri anda. Itulah bila kita ada impian. Okey, cerita dia macam ni tau. Saya ada satu tengok cerita movie tu. Saya tengok dia kata dalam cerita movie tu, kalau kita ada impian, when you have the If you can dream, kalau awak boleh berangan, awak boleh kalau awak ada impian, you can do it. tak, dia macam ni cerita dia. Kalau awak ada impian, awak kena jaga impian awak tu elok-elok. Protector dia lah. Protect. Protect. And Protector handphone. bahasa Inggeris, sorry lah. So bila kita ada impian, kita kena jaga dia elok. Bila orang yang tanya kita apa impian kita, and then dia cakap kau tak boleh dapat impian kau tu. Mana orang macam memandang rendah. Menjatuhkan kau, merendah-rendahkan kau. Kau cakap pada dia yang aku boleh. I can do it. Yes, I can. So Anas punya kata-kata motivasi adalah ignore what people will say about you, because end of the day, pada suatu hari nanti only you have yourself. Maknanya Anas seorang je yang boleh. Yalah, untuk maknanya kalau dia berenang, penat macam mana pun, dia seorang je yang boleh habiskan acara dia. Bukan orang lain boleh sambung ke, abah dia boleh sambung ke. Ya, so ignore je. Kalau kau ada impian nak kekalkan catatan masa, nak meningkatkan catatan masa, teruskan. Sebab kau seorang je yang boleh buat benda tu. Okay, soalan yang seterusnya. Kalau Anas, baby pula, saya tengah interview anda ya. Kalau anda tak jadi atlet negara, apa yang pekerjaan anda sekarang? Berkemungkinan saya macam orang normal, bekerja sebagai Bantu kedai ataupun kerja kilang. Mostly memang kilang lah. Cita-cita awak masa kecil apa? Cita-cita saya masa kecil adalah sebagai seorang ustaz. Tetapi dia punya tetapi saya masuk sukan, saya join sukan negara umur saya 16 tahun. Masa umur saya 15 sampai 16 tu saya betul-betul menghafali Al-Quran. Menghafali? Ya, saya dah nak masuk Al-Quran tapi menghafal. Saya nak masuk Al-Quran dah. Bila saya masuk ke sukan negara, saya terus atlet negara ke sukan negara? Atlet negara, dan saya terus lupakan semua benda tu. Dan saya fokus pada
Itu dah salah lah tu. Yes. Awak dah meninggal ke akhirat. Yes. Okey, soalan yang seterusnya, apakah nasihat atau cadangan awak kepada anak muda yang nak jadi atlet negara? Tak kisah bidang apa, tapi apa nasihat awak untuk step-step diorang, langkah-langkah untuk menjadi atlet negara kepada anak-anak muda, pelapis. Teruskan usaha. Yang penting sekali adalah fokus. Bukan disiplin. Semualah. Sebutlah Dia fokus. disiplin, fokus, komitmen sebagai seorang atlet, itu saja. InsyaAllah kamu akan dapat apa yang kamu nak. Sebab apa saya cakap itu? Sebab saya pernah dapat apa yang saya nak. Nasib baik saya tak bawa pingat tu saja. Dan satu lagi nasihat Anas ni pernah saya ingat lah, dia cakap yang kalau kepada jurulatih pula, kalau dia nak ambil pelapis atlet negara yang maknanya muda-muda, jangan ambil disebabkan dia tu memang berbakat, tapi kalau disiplin dia out, janganlah ambil. Ambil lah budak-budak tu ada dua-dua. Maknanya dia memang berbakat, memang dia memang bersungguh-sungguh nakkan jadi atlet negara, dalam masa yang sama dia sangat disiplin yang bagus. Tak guna kalau hebat renang ataupun hebat apa-apa sukan tapi disiplin out. Maknanya suka hati dia lah, dia nak training buku apa, melawan cakap coach. Boleh lah. Betul tak? Betul tak? Betul. Alhamdulillah, ilmu buram Tak adalah kalau saya senyum tu betul. Okey, soalan yang seterusnya, apa proses yang anda lalui untuk menjadi atlet negara? Banyak cabaran dan rintangan dia. Ring ke? Rintangan. Ring tangan. Kalau Rintangan. lintang tu elektrik bi. Hanya lintang. Boy. Okay. First, sebagai seorang atlet sekolah. Yang kedua sebagai seorang atlet negeri. Yang ketiga sebagai seorang atlet negara. Jadi nak proses jadi nak jadi, maknanya nak jadi atlet negara ni prosesnya kena jadi atlet sekolah dulu. Yes. And then atlet negeri. Yes. And then dah Step capai by step. dah capai catatan masa yang negara nak, baru boleh masuk atlet negara. Yes. Ya, begitu. Okey, jadi saya rasa itu sajalah punya soalan-soalan yang selalu orang tanya. Okey, boleh cerita sikit apa acara favourite awak dalam renang dan catatan masa anda yang pernah buat terbaik? The best catatan masa saya, favourite saya dulu 100 freestyle, tapi sekarang saya more fokus pada 100 butterfly. Sebab 100 butterfly ni satu-satu acara yang boleh layakkan saya pergi ke sukan-sukan besar. Contoh Asia, Paralimpik, lepas tu Olimpik, Asia, Asia, World and then Champ. World Champ. Tiga tu acara saya 100 butterfly. The best acara saya 100 meter butterfly. So the best timing saya 103.25. Itu je lah. Okey. Itu sajalah. Jarang betul lah yang Yang ni pengacara ayah akan potong ni. lah, ayah akan potong lah. Lah bos, kita dah malam ni. Tanduk lah. Itu sajalah interview saya pada hari ini. Kalau ada dan kalau ada pelajar-pelajar budak sains sukan ataupun apa-apalah sesiapa-siapa assignment nak ambil konten ni sebagai korang punya assignment, bolehlah ambil kita orang punya video ni sebagai rujukan anda. Sebab kadang-kadang kami macam busy juga nak melayan korang dekat Instagram, macam Instagram kan, DM request kan, kadang tak terjawab. Jadi lagi-lagi ni COVID, jadi korang tak boleh datang face to face untuk bertemu ramah. Dan kalau on the phone ataupun secara online pun kadang-kadang Anas punya jadual tak menentu punya sukan. Kadang-kadang waktu tu sepatutnya rehat, tapi kena ada psikologi lah, ada urut lah, apa benda kan. Jadi ya, video ni khas untuk orang-orang budak student yang nak guna sebagai atlet negara, sebagai diorang punya konten, untuk diorang punya assignment.
So itu sajalah untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye. Tak ada apa.